Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Elit akan membentangkan tugasan JKA 322E Etnografi Peribumi Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Ismailisa binti Umar Isa, nombor matrik JK/13925/21 dan rakan saya Azizri Mas Zuleka binti Abdul Rahman, nombor matrik JK/13908/21. Tajuk tugasan kami ialah Sistem Kepercayaan Mitos dan Budaya Material Suku Kaum Bajau di Negeri Sabah. Tugasan ini adalah berkaitan sistem kepercayaan, mitos dan budaya material suku kaum Bajau di negeri Sabah. Secara umumnya, suku kaum Bajau ini dapat dilihat mendiami beberapa tempat di semenanjung Asia Tenggara yang terutamanya melibatkan 3 buah negara iaitu Timur Indonesia, Selatan Filipina dan negara Malaysia sendiri iaitu di negeri Sabah. Masyarakat Bajau yang tinggal di negeri Sabah terbahagi kepada 2 komuniti iaitu orang Bajau Samah atau Darat yang menetap di daerah Papar, Tuaran dan Kota Belud, manakala komuniti seterusnya ialah orang Bajau Laut yang tertumpu tempat tinggal mereka di Sampurna, Kudat, Lahad Datu, Pitas, Sandakan dan Kunat. Mengumpu adalah istilah untuk tingkah laku adat ini berakar umbi dalam kepercayaan kepada Ombo. Orang Bajau menyembah roh nenek moyang mereka dalam adat yang dikenali sebagai Manggombo, di mana mereka membuat permintaan untuk mendapatkan nikmat dan kesejahteraan hidup. Bagi masyarakat Bajau, Manggombo atau Mabduwata merupakan upacara yang paling rumit. Ia telah diturunkan secara turun-temurun oleh Jin. Hasil tangkapan itu sekadar dianggap sebagai pusaka atau benda yang diwarisi oleh nenek moyang kepada generasi seterusnya, bertujuan untuk dipelihara sebagai kenang-kenangan hasil sumbangan mereka. Kimbaran adalah mitos hantu yang dituntut atau diwarisi. Ia boleh ditarifkan sebagai kawan pemiliknya. Dengan kata lain, seorang yang mempunyai rakan daripada jin atau makhluk gaib. Beliau adalah satu-satunya orang yang boleh berurusan dengan makhluk itu dan satunya dia akan meminta bantuan, terutamanya dalam hal perubatan. Kimbaran biasanya diwarisi dari ibu bapa ke anak. Manakala untuk balan-balan, menurut masyarakat Bajau, balan-balan adalah sejenis lembaga yang berasal daripada manusia. Balan-balan berlaku apabila seorang yang salah menuntut dan mengamalkan ilmu kebatinan. Untuk kekal muda, cantik dan hidup lama, ilmu ini diperlukan. Orang yang ingin mengetahui ilmu balan-balan perlu menjalankan jampi ini selama 40 hari dan 40 malam berturut-turut. Pakaian adat orang Bajau bagi wanita ialah memakai kain sarung olos berangkit, blaus badu sampik dan perhiasan leher madapun dan kepala sarempak. Lelaki Bajau memakai pakaian cekak musang termasuk seluar, samping dan destang. Dalam masa yang sama, pasangan yang berasal dari suku Bajau memakai pakaian adat perkahwinan dan pakaian kebesaran. Seterusnya, makanan, kima, putu dan tompe juga dikenali sebagai tinompe, termasuk dalam kategori ini. Kima sejenis kerang laut yang bersaiz kecil dan menyelit di celah permukaan batu. Terdapat dalam beberapa spesies seperti lapiran, kima bohe dan solot-solot. Selain itu, makanan putu tradisional terdiri daripada ubi kayu yang diparut, diperah airnya dan dimasak secara steam. Tompe juga dikenali sebagai tinompe, adalah makanan yang diperbuat daripada ubi kayu yang diparut dan diperah airnya. Ia kemudiannya digoreng di dalam kuali tanpa minyak sehingga warnanya menjadi kekuningan. Seterusnya ialah alat muzik termasuk gendang, gong, berbandir dan kuling tangan. Selama majlis perkahwinan, alat muzik ini akan dimainkan. Dalam majlis itu, keempat-empat alat muzik ini berfungsi bersama. Bunyi bertitik ini akan berbuah sumbang jika salah satu alat muzik ini tidak digunakan. Permainan muzik ini dikenali sebagai point. Permainan muzik ini berfungsi sebagai cara untuk memberitahu penduduk kampung bahawa majlis sedang berlangsung. Dan tempat tinggal. Masyarakat Baja Laut Sempurna Sabah terkenal kerana kebolehan pelaut mereka. Laut memberikan mereka banyak inspirasi dan mempengaruhi kehidupan mereka selain berfungsi sebagai sumber rezeki. Mereka sebenarnya hidup di laut. Dengan kata lain, mereka bukan sahaja menetap di tepi laut tetapi juga tinggal di atas laut, menggunakan lepas sebagai rumah rasmi mereka. Kesimpulannya, walaupun masyarakat Baja ini mempunyai dua kelompok, iaitu masyarakat Baja Laut dan masyarakat Baja Darat, namun masing-masing mempunyai persamaan dari segi sistem kepercayaan, mitos dan budaya material yang diamalkan sejak zaman nenek moyang sehingga ke generasi terkini. Walaupun generasi terkini makin melupakan perkara ini, namun terdapat generasi tua yang masih mengawal generasi muda ini untuk terus mengamalkan sistem kepercayaan, mitos dan budaya material tersebut. Sekian, terima kasih.